Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membentangkan cadangan bagi pembangunan pelancongan berasaskan komuniti di Kampung Gelong Gajah. Saya mulakan dengan pengenalan apa itu pelancongan berasaskan komuniti ataupun CBT. CBT ini ialah penglibatan komuniti setempat secara langsung dalam semua projek pelancongan di sesuatu kawasan. Ia ialah sebuah projek pelancongan yang disusun sendiri oleh komuniti di kampung tersebut. Ia juga menggalakkan komuniti bekerjasama dan pelibatan daripada dua pihak iaitu pelancong dan tuan rumah dalam aktiviti pelancongan. Yang terakhir, CBT ini boleh memberi faedah kepada komuniti terutamanya dari segi menjana pendapatan penduduk kampung. Antara senarai aktiviti pelancongan yang berpotensi dijalankan di Kampung Gelong Gajah ialah yang pertama memancing ikan, yang kedua sulaman tudung saji, yang ketiga lipatan tanja, yang keempat belajar untuk menoreh getah, yang kelima memasak masakan tradisional, yang keenam mengajar cara untuk siang ikan darat, yang ketujuh belajar membuat gendang, yang ke-8 belajar silat, yang ke-9 belajar membuat keris, yang ke-10 belajar cara menanam padi, dan yang terakhir ialah belajar membuat bunga manik. Cadangan yang pertama ialah untuk kesediaan bagi pembangunan CBT. Ini adalah cadangan latihan bagi meningkatkan kesedaran penduduk kampung. Yang pertama ialah bengkel kemahiran. Bengkel kemahiran ni untuk memantapkan lagi kemahiran penduduk kampung yang sedia ada. Yang kedua ialah ceramah tentang kepentingan pelancongan. Jika kalau kita tengoklah kan, kebanyakan penduduk kampung ni dia tak perasan sebenarnya yang pelancongan ni sebenarnya dapat menjana pendapatan yang boleh dikatakan agak lumayan. Jadi ceramah ni agak penting untuk meningkatkan lagi semangat dalam diri penduduk kampung. Yang ini pula adalah cadangan latihan bagi meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran. Yang pertama ialah kelas bahasa Inggeris. Yang ini untuk penduduk kampung lebih fasih berbahasa Inggeris supaya senanglah bila kita nak berkomunikasi dengan pelancong daripada luar negara yang akan datang nanti. Yang kedua ialah kelas pemasaran, di mana kelas ini untuk membantu penduduk kampung meluaskan pasaran produk yang penduduk kampung ada sehingga luar daripada kampung. Bukan dalam kampung saja, kita akan pasarkan dia luar daripada kampung. Yang ketiga ialah latihan sebagai pemandu pelancong, di mana latihan ini amat digalakkan untuk belia ataupun golongan orang muda. Sebab apa? Mereka ni orang kata lebih fasih bab jalan di sekitar kampung dan juga lantang bersuara bila kata nanti nak uruskan pelancong yang datang. Dan yang terakhir ialah kelas keusahawanan, di mana yang ini untuk mendedarkan kepada komuniti apa itu usahawan dan juga cara untuk menjadi usahawan yang berjaya. Cadangan yang kedua pula ialah untuk mengenal pasti penyeraju CBT ataupun local champion. Local champion ni dia maksud dia lebih kurang macam apabila seseorang itu dia memberi arahan kepada orang lain dan orang lain ni mampu mengikut arahan yang diberikan. Jadi saya mencadangkan local champion iaitu Encik Isa ataupun lebih dikenali sebagai Pak Lang Isa. Nama penuh beliau ialah Muhammad Isa bin Mat Noh dan berumur 53 tahun. Ini adalah cadangan carta organisasi CBT. Yang pertama ialah ketua ataupun local champion, setiausaha, bendahari, AJK pemasaran, AJK keselamatan, AJK aktiviti, AJK belia dan juga AJK kesenian dan kebudayaan. Sebenarnya AJK belia ni kita memang perlu ada dalam sesuatu organisasi tu, sebab kita bila pelancong datang nanti kita akan menggunakan kudrat yang banyak, terutamanya macam nak bawa pelancong tu pergi berjalan-jalan ataupun mungkin nak pasang kemah untuk setiap aktiviti ke. Jadi kita memerlukan kudrat orang muda. Cadangan yang ketiga ialah untuk mengenal pasti perkongsian bagi pembangunan CBT.
Ini adalah cadangan senarai perkongsian yang boleh dibuat. Yang pertama daripada NGO iaitu DPMM Kedah ataupun Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kedah. DPMM ni sebenarnya dia banyak menganjurkan seminar pembiayaan perniagaan daripada segi modal kepada mereka yang ataupun kepada usahawan yang baru berjinak-jinak dengan bidang perniagaan. Yang seterusnya ialah Kedah Digital Center. Yang ini pula dia lebih kepada mengajar orang ramai cara untuk mengedit video yang cantik dan juga kreatif. Ini boleh membantu komuniti untuk mempromosikan produk yang ada ataupun mempromosikan kampung kepada orang luar. Kalau daripada universiti ataupun IPT, saya memilih IKM Sungai Petani. Untuk pengetahuan tuan dan puan, di IKM Sungai Petani, mereka ada menawarkan kursus seni grafik. Jadi, jika pihak kampung boleh bekerjasama dengan pihak IKM, kemungkinan mereka boleh membantu pihak kampung untuk mendesainkan mungkin pihak kampung nak buat stiker untuk produk, jadi mereka boleh tolong untuk desainkan, ataupun mereka boleh desainkan juga papan tanda untuk kampung. Yang kedua ialah Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, di mana di sini mereka menawarkan kursus diploma pengurusan pelancongan. Jadi pelajar-pelajar pengurusan pelancongan ini boleh membantu penduduk kampung untuk mencipta pakej-pakej yang menarik ataupun dapat membuat program CVT bersama-sama dengan penduduk kampung. Yang ketiga ialah daripada kerajaan, iaitu saya memilih MOTEC dan juga Tekun Nasional. Cadangan yang keempat pula ialah untuk pembangunan produk CVT. Ini adalah cadangan pakej yang saya sediakan. Yang pertama ialah pakej untuk 1 hari, di mana pada pukul 7.30 pagi dijangka ketibaan pelancong dan juga kita memberi sarapan pagi kepada pelancong-pelancong. Pada pukul 8 hingga ke pukul 9 pagi, kita akan mulakan aktiviti kita yang pertama iaitu aktiviti penanaman padi. Pada pukul 9 sehingga ke pukul 11 pagi, kita akan membawa pelancong-pelancong ini untuk memancing ikan. Setelah selesai memancing ikan, pada pukul 11 hingga ke pukul 1 tengah hari, kita akan mengajar pelancong-pelancong ini cara untuk memasak masakan kampung. Pada pukul 1 sehingga ke pukul 2.30 ialah masa rehat bagi pelancong-pelancong tersebut. Seterusnya, setelah selesai berehat, pada pukul 2.30 sehingga ke pukul 4.30 petang, kita akan mengajar pelancong-pelancong ini cara untuk membuat sulaman tudung saji. Setelah selesai, pada pukul 4.30 sehingga ke 5.45 petang, itu ialah masa untuk minum petang dan masa untuk kita mengajar pelancong-pelancong ini cara untuk memasak kuih tradisional. Setelah selesai, pada pukul 5.45 sehingga ke pukul 6.30 petang, kita akan mengajar pelancong-pelancong ini untuk bermain permainan tradisional seperti batu seremban, galah panjang ataupun tenteng. Dan pada pukul 6.30 maka berakhirlah pakej untuk 1 hari. Seterusnya adalah pakej untuk 2 hari 1 malam, di mana pada hari pertama, pukul 8 pagi ialah ketibaan pelancong dan juga sarapan pagi. Pada pukul 9 sehingga ke pukul 12, kita akan mulakan dengan aktiviti pertama kita, iaitu hiking di Bukit Guar Kepayang. Setelah selesai hiking, pada sehingga pukul 2 petang, kita akan bagi masa rehat untuk pelancong-pelancong dan juga makan tengah hari. Pada pukul 2 sehingga ke 3.30 petang, kita akan membawa pelancong-pelancong ini ke tempat untuk membuat kicap mahmudah. Setelah selesai, pada pukul 3.30 sehingga 4.45, kita akan bawa pula pelancong-pelancong ini ke kelas bunga manik. Seterusnya, pada pukul 4.45 dan 5.30 petang, kita akan beri mereka masa untuk minum petang. Dan setelah itu, kita akan sambung pula dengan aktiviti tradisional sehingga pukul 6.30 petang. Pada 6.30 petang sehingga ke 8 malam, itu ialah masa untuk mereka berehat seketika dan bersiap sedia untuk aktiviti yang pada malam pula. Pada pukul 8.30 sehingga ke pukul 10 malam, kita akan adakan persembahan muzik tradisional seperti serunai dan juga gendang. Dan pada pukul 10 malam, itu ialah waktu tidur bagi mereka untuk bersedia untuk aktiviti keesokan harinya.
Okey, pada hari kedua pula kita akan bermula pada pukul 7.30 pagi dengan sarapan pagi. Dan seterusnya pada pukul 8 sehingga ke pukul 10.30 pagi, kita akan bawa mereka ke bendang untuk aktiviti penanaman padi. Setelah selesai pada pukul 11 hingga ke pukul 2, kita akan ajar mereka cara untuk siang ikan darat dan memasak makan tengah hari. Pada pukul 2 hingga ke 2.30 petang, itu ialah masa rehat bagi mereka. Dan setelah mereka selesai berehat, pada pukul 2.30 sehingga 5.45 petang, kita akan bawa mereka membeli belah di Tanjung Dawai. Setelah selesai membeli belah, pada pukul 6 petang ialah majlis penutup bagi pakej 2 hari 1 malam. Ini pula adalah pakej untuk 3 hari 2 malam di mana kita akan bermula pada hari pertama, kita akan bermula pada pukul 8 pagi iaitu ketibaan pelancong dan juga sarapan pagi. Pada pukul 9 sehingga ke pukul 12, kita akan membawa mereka hiking di kampung Buar Kepayang. Dan pada pukul 12 hingga ke pukul 2 adalah waktu rehat dan juga waktu makan tengah hari bagi mereka. Pada pukul 2 hingga 3.30 petang, kita akan mengajar pelancong-pelancong ini cara untuk membuat kicap mahmudah. Dan pada pukul 3.30 sehingga 4.45 petang, kita akan ajar mereka pula cara untuk membuat bunga manik. Pada pukul 4.45 sehingga 5.30 petang, itu ialah masa untuk mereka minum petang. Dan pada pukul 5.30 sehingga 6.30 ialah aktiviti tradisional. Setelah selesai, pada pukul 6.30 sehingga ke pukul 8 adalah waktu bersurai dan juga berehat. Pada pukul 8.30 sehingga ke pukul 10 malam, kita akan adakan persembahan muzik tradisional iaitu serunai dan juga gendang. Setelah selesai semua itu, maka tibalah waktu tidur mereka. Untuk hari kedua pula, kita akan bermula pada pukul 7.30 pagi iaitu sarapan pagi. Dan pukul 8 sehingga ke pukul 10.30, kita akan memulakan aktiviti penanaman padi. Setelah selesai pada pukul 11 hingga pukul 2, kita akan ajar mereka cara untuk siang ikan darat dan juga memasak masakan tengah hari. Pada pukul 2 hingga ke 2.30 petang adalah waktu rehat untuk mereka. Dan pada pukul 2.30 sehingga 5.45 petang, kita akan bawa mereka ke Tanjung Dawai untuk membeli belah. Setelah selesai membeli belah di Tanjung Dawai, pada pukul 6 sehingga ke pukul 8, pulang ke tempat pengendapan dan bagi masa mereka berehat dan juga untuk makan malam. Pada pukul 8.30 sehingga ke pukul 11 adalah persembahan khas daripada pelancong-pelancong. Kemungkinan ada pelancong yang sudah pandai untuk bermain gendang ataupun serunai. Jadi kita sebagai penduduk kampung lihat pula persembahan daripada mereka. Untuk hari yang ketiga ataupun hari yang terakhir, pada pukul 8 sehingga ke pukul 9 pagi ialah untuk sarapan pagi. Dan pukul 9 sehingga ke pukul 12, kita akan bawa mereka ke Gunung Jerai untuk melihat pemandangan daripada atas gunung. Dan pada 1 tengah hari, kita pulang ke penginapan untuk majlis penutup dan tamatlah pakej untuk 3 hari 2 malam. Ini pula adalah cadangan interpretasi pelawat, di mana interpretasi itu bermaksud kita menerangkan proses-proses untuk melakukan sesuatu benda. Yang pertama ialah interpretasi silat, yang kedua interpretasi tentang sulaman, yang ketiga interpretasi tentang membuat kicap mahmudah, yang keempat interpretasi tentang pokok getah, yang kelima interpretasi tentang penanaman padi, yang keenam interpretasi tentang kolam ikan ternakan, dan yang terakhir ialah interpretasi tentang pembuatan keris. Ini adalah cadangan kualiti perkhidmatan di mana pihak kampung boleh menambah dewan serbaguna. Ini mungkin untuk kegunaan orang ramai ataupun penduduk kampung ataupun sekali dengan pelancong yang akan datang nanti. Jadi ia memudahkan, senanglah kita nak ajak pelancong-pelancong tu berkumpul di sesuatu tempat. Yang kedua ialah membina kaunter pertanyaan untuk pelancong. Jadi apabila kampung ini mula dikenali oleh pelancong-pelancong, orang akan datang untuk mengetahui pakej-pakej yang kita sediakan dan juga harga pakej yang kita sediakan. Jadi pentingnya kaunter pertanyaan ni adalah untuk apabila pelancong itu datang, senang untuk mereka mendapatkan maklumat. Cadangan yang kelima ialah untuk pemasaran produk CBT. Ini adalah cadangan pasaran sasaran. Pasaran sasaran ni bermaksud produk-produk yang ada di kampung kita nak sasarkan kepada siapa. Okey, yang pertama ialah penduduk setempat.
tak semestinya penduduk yang terdekat di kampung Gelung Gajah ni tahu produk yang ada di kampung sebenarnya. Jadi kita perlu sasarkan juga produk-produk ini kepada mereka. Yang kedua ialah pelancong dalam negara. Contohnya macam mungkin dia daripada bandar, jadi dia tak tahu cara untuk tanam padi, cara untuk buat keris. Mungkin dia tak biasa belajar main gendang, jadi kita boleh ajar mereka dan juga sasarkan produk-produk ini kepada mereka. Dan yang terakhir ialah pelancong daripada luar negara. Dan ini agak penting untuk kita sasarkan kepada mereka kerana mereka ini jika kita lihat lebih berminat dengan tradisi dan juga budaya di tempat kita. Seterusnya adalah cadangan promosi. Yang pertama, boleh membuat brosur kerana dalam brosur ni penduduk kampung boleh letak mungkin info ataupun sejarah kampung dan juga sedikit gambar-gambar dan package yang disediakan. Boleh juga letak di situ nombor untuk ditelefon jika berminat. Yang kedua adalah Facebook, iaitu Facebook page Kampung Gelung Gajah. Di sini kita perlu melantik seorang untuk menguruskan Facebook page tersebut. Mungkin dialah yang akan tolong postkan gambar-gambar aktiviti yang sedang dijalankan ataupun package-package. Yang ketiga ialah papan tanda. Okey, papan tanda ni sesuai diletakkan di tepi jalan sebelum masuk ke kampung. Sebab apa? Selalu kan kalau kita lalu je, kita tak perasan sebenarnya dekat sini Kampung Gelung Gajah. Jadi dengan adanya papan tanda ni, ia memudahkanlah orang ramai tahu, oh di sini sebenarnya Kampung Gelung Gajah. Dan yang terakhir ialah website. Website ni lebih kurang Facebook juga. Kita perlukan seseorang untuk menguruskan, terutamanya dari segi post gambar, info dan juga package. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi saya buka kepada sesi soal jawab dan juga cadangan.